Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Sekarang kita sedang melihat pada graf Euro JPY daripada salah seorang student VVIP. Saya pun tak pasti kenapa jadi yang macam ni dengan line nombor 1 ni dia macam ni. So, untuk weekly sepatutnya double line, tapi dia tak buat double line. Oh, hara analisis dia ni. So daily tak ada floating. Kotak ni mungkin kawasan yang dia nak fokus agaknya kot. Saya pun tak pasti. Banyak yang nak kena update ni. Jom. Okey ah. H4 ni boleh double pixel, tapi tak pasti kenapa dia tak double pixel pula. Harga pun salah ni. Ini bukan harga yang betul ni. Okay. Yang ni tak perlu double pixel sebenarnya. Kita biarkan dulu nak tengok apa yang dia nampak sebab dia double pixel kan kat situ. Sorry guys saya tak berbuat nasihat sebenarnya. Sebab baru lepas vaksin. Actually waktu hari pertama vaksin tu alhamdulillah tak ada apa-apa. Hari kedua baru mula rasa sakit tangan. Hari ketiga nak tidur malam tadi sejuk gigil-gigil sampai ke tulang. Sampai tak pasang apa. So saya ingatkan demam ke apa ke, tapi bila pergi toilet kan, kita buang air, kita boleh check kita punya air kencing sama ada kuning atau putih. Sebab saya banyak minum air. Saya memang jenis banyak minum air masak. So actually saya punya kencing putih. So badan saya tak panas lah maksudnya. Tak boleh nak tidur semalam, sejuk gila. Sekarang pun tak pasang kipas. Okey. Kalau saya nak check analisis, saya prefer untuk check analisis dengan tuan punya analisis sekali. Sebab bila saya check analisis seorang ni, dia macam lebih baik buat marking daripada check analisis sebenarnya. Sebab bila mana kita buat marking, so kita akan peka. Berbeza dengan bila mana kita check analisis ni, kita nak kena go through satu-satu balik. So kita nak kena lebih teliti kan? Dan bila mana nak buat seorang-seorang ni jadi boring sikit lah. Masalah dia. Okey, boleh nampak dekat sini dia bubuh hero. Dekat sini dia bubuh hero untuk weekly. Kemudian kod daily pula, sebenarnya arrow ni boleh diturunkan. Okay. Dia boleh diturunkan. Dia boleh rapat lagi.
Macam tu contoh. Okay. Mana-mana yang dia nak fokus. So katakanlah yang ni sebab ada RBS kat sini kan, bawah ni ada resistor support, so letak bawah macam tu lah. Kemudiannya yang paling dekat sekali SBR untuk daily ialah di sini. Dan kita boleh nampak weekly punya SBR kat sini. So just pergi dekat sini je, tak ada masalah benda tu. Gerakkan arrow tu. Jangan dah buat untuk daily dan daily sahaja. Jangan macam tu. Sebab kita nak fokus. Bila kita nak trade, kita nak fokus pada range yang perlu. Macam contoh sekarang ni. Sekiranya dia naik sampai sini, contoh. Floating pun tak ada. Siapa dia ni tak tahu. Tak faham kadang-kadang student ni. Nak trade ataupun tak nak, kena buat floating. Sebab apa? Floating ni bukannya tentu kata nak trade baru buat floating. Tak. Kadang-kadang bila mana mind kita dalam keadaan yang stable, dalam keadaan yang macam mana nak cakap, teori is more than physical emotion. So that is the best time actually untuk buat analysis. Kita comfortable, kita dalam keadaan yang selesa, kepala otak tak kacau bilau, tak serabut. So masa tu ambillah kesempatan yang sebaiknya untuk buat floating. Sebab floating setahu saya, dan saya memang kenal student ni, dia dah memang boleh buat floating kan. So kenapa tak buat floating? Rugilah. Dah buat marking tu, buatlah floating. Okay. So lebih kurang macam tu. Apa yang saya nak cakap tadi, sambung balik berkenaan dengan arrow. So sekarang ni arrow tu kita boleh fokuskan kepada arah sini. Okay. Takkanlah nak tunggu dia sampai atas tu baru nak trade kan. Yang tu based on time frame yang besar lah. Makna kata sekarang ni, kalau kata range untuk fokus bagi H4 tu tadi adalah di sini. Contoh. Ni saya buat contoh. Okey. Kat sini. Kemudian bila mana buka yang daily pula, point arrow tu, katakanlah contoh dekat sini. Kan? So range untuk fokus tu tadi dekat sini untuk H4. Yang ni untuk H4. So H4 tu dia dah naik sampai sini, dia naik sampai sini. Makna kata kita tahu entry tu bila sampai sini, H4 dah sampai sini. Makna kata entry ni merupakan satu entry, satu jenis entry yang kita boleh memberikan fokus, sama ada untuk kita hold dan sebagainya. Katakanlah pada time frame daily kan. Katakanlah pada time frame daily, floating tu dia menurun. Contoh. Okey. Dalam keadaan yang mana sekarang ni sedang berlaku uptrend, kemudiannya dia menurun. Daily punya minor wave untuk menurun ni ambil masa berapa lama? Ambil masa berapa lama? Okey, macam contoh sekarang ni, trend ni menurun kan. Trend yang daripada atas ni turun ke bawah ni dia menurun. Jadi ini minor wave dia yang biru ni. Yang biru ni minor wave dia. Boleh nampak dekat sini, sekurang-kurangnya dia akan mengambil masa lebih kurang dalam 2 hari. Paling kurang. 2 hari pun berapa pips dah? 106 pips. Nampak? Itu ambil daripada close tu. Bukan ambil daripada low tu. 160. 100 hari, 160, 60 pips lebih kurang. Okay? Jadi sebab tu pentingnya kepada floating dan juga bila untuk kita kenal zone yang berpotensi. Macam contoh ada anak panah ni, arrow ni kan, untuk setiap time frame. Okay. So benda ni actually analysis ni dia dah jadi seakan-akan macam untuk buat floating je lah. Okay. Seakan-akan jenis level student yang hanya belajar untuk buat marking sahaja. Floating tak ada. Sedangkan student ni dia dah group VVIP dah ni, dah ada group VIP dah ni. Group VIP nak masuk simple je. Saya syarat dia adalah untuk masuk group VIP dia kena mahir buat marking. Itu yang perlu ada, wajib ada. Mahir buat floating. Mahir buat marking. Bila dah mahir buat marking, dah kenal SBR, RBS, support, resistance dan sebagainya, kemudiannya baru kita akan buat floating. Okay? Baru belajar macam mana nak buat floating dan sebagainya. Bila dah belajar buat floating, sebenarnya korang akan belajar comfort zone. Dan sebenarnya korang dah belajar, cuma korang tak sedar. Saya tak buka benda tu. Siapa yang apply buat floating dan siapa yang apply buat arrow, sebenarnya dia dah dapat dah comfort zone tu. Sebenarnya. Tapi sajalah saya tak cerita. Kita nak tengok siapa yang apply
apa yang kita buat, siapa yang praktikkan dia, siapa yang amalkan dia. Saya rasa cukup setakat ni sahaja untuk Euro JPY punya analisis. InsyaAllah kita akan berjumpa pada video yang seterusnya. Saya pun tak pasti, saya tak check lagi apa currency yang dia update. Okay. Tak apa, nanti tengok recording yang seterusnya. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.